Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi'anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka al-khaira wal afiyata wan najata fid dunya wal akhirah bi'anna nashhadu bi'annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon berlindung kepadamu daripada kami mempersekutukan suatu apa pun jua denganmu dalam keadaan kami mengetahui, kami sedari hakikat kesesatannya, dan kami memohon keampunanmu atas apa jua kesyirikan yang kami lakukan dalam keadaan kami tidak menyedari, tidak mengetahui kesesatannya. Perkenankanlah doa kami ya Allah. Alhamdulillah, InsyaAllah sekali lagi di pagi yang berbahagia ini akan dapat kita kongsikan sesi perkongsian bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah, untuk sesi perkongsian audiobook yang ke-28 insyaAllah. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua insyaAllah, untuk menyempurnakan lagi, meningkatkan lagi kefahaman yang tepat dalam beragama, sebagai bekal untuk kita balik jumpa Allah, bawa hati yang sejahtera, yang bebas daripada apa jua bentuk kesyirikan, sama ada di dalam i'tiqad kita maupun amalan kita, sebagai bekal untuk balik jumpa Allah dan kekal dalam nikmat syurga Allah insyaAllah. Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin, terbitan oleh Karya Bestari dan edaran oleh Grup Buku Karang Turaf Sendirian Berhad. Versi PDF cetakan kedua tahun 2013. Dan seperti biasa, semintas lalu berkaitan dengan isi kandungan kitab ini, alhamdulillah dalam sesi-sesi terdahulu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah dapat kita kongsikan, yang mana semoga perkongsian tersebut bermanfaat untuk kita semua. Telah kita kongsikan bab muqaddimah kitab, juga bab-bab daripada bahagian 1, iaitu bahagian 1 penjelasan 6 rukun iman, bab 1 Islam agama yang hak, bab 2 ibadah dalam Islam, bab 3 umat yang terbaik, dan sekarang ini kita masih lagi berada di bab keempat, yang ini berkenaan dengan rukun iman, yang mana telah dapat kita selesaikan perkongsian isi kandungan untuk subtopik yang pertama, rukun iman, iaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan subtopik yang kedua, rukun iman yang kedua, iaitu iman kepada malaikat. Dan insyaAllah di pagi yang berbahagia ini akan kita teruskan lagi dengan sesi perkongsian audiobook yang ke-28, bermula daripada rukun iman yang ketiga, iaitu iman kepada kitab,
yang nantinya akan kita susuli dengan rukun iman yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhirat. Dan rukun iman yang keenam, iman kepada takdir dan iman kepada qada dan qadar dalam sesi-sesi berikutnya, insya-Allah. Terima kasih di atas kesudian dan kesediaan melapangkan masa untuk mengikuti dan mengambil sebesar-besar manfaat daripada sesi perkongsian bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah oleh Al-Fadil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Bahagian 1, penjelasan tentang 6 rukun iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan agar mereka itu menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Agama yang suci murni. Dan agar mereka itu mendirikan solat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sesekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhirat tergolong di kalangan orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. Sadaqallahul azim. Bab 4, rukun iman. Alhamdulillah, dalam sesi terdahulu telah dapat kita kongsikan dan semoga perkongsian tersebut bermanfaat untuk kita semua, iaitu subtopik yang pertama, iaitu rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga telah kita kongsikan subtopik yang kedua, iaitu rukun iman yang kedua, iman kepada para malaikat. Dan insya-Allah di pagi yang berbahagia ini, untuk sesi perkongsian audiobook bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah ini, akan kita teruskan lagi insya-Allah dengan subtopik yang ketiga, iaitu rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab. Iman kepada kitab, ia bermaksud kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada semua nabi dan rasulnya, sebagaimana Al-Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara kitab-kitab tersebut ada yang namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan ada pula yang tidak dinyatakan. Kitab-kitab yang disebutkan namanya dalam Al-Quran itu ialah seperti berikut. Pertama, Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Quranul Karim dalam suratul Maidah ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Warabbaniyuna wal ahbaru bima tuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Sesungguhnya kami telah turunkan kitab Taurah yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya
yang menerangi, yang dengan itu diputuskan perkara orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Kedua, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 46. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Dan kami iringkan jejak mereka, yakni para nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam yang membenarkan kitab yang sebelumnya, iaitu Taurah. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurah. Dan ia menjadi petunjuk dan pengajaran yang untuk orang-orang yang bertakwa. Ketiga, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Suratul Isra ayat 55. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebahagian nabi itu atas sebahagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam. Keempat, kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Suratul Kahfi ayat 1 hingga 2. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kitab, yakni Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya, bahkan ia adalah sebagai pembimbing yang lurus. Dan seterusnya, suhuf, yakni lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa in hadza la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri, yakni dengan beriman, dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia bersolat. Tetapi kamu, wahai orang kafir, memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu, iaitu kitab Ibrahim dan Musa. Demikianlah beberapa kitab ataupun suhuf yang telah disebutkan dengan jelas namanya di dalam Al-Quranul Karim. Ada juga kitab-kitab lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya, tetapi tidak pula dijelaskan namanya. Allah Tabaraka wa taala hanya mengkhabarkan bahawa dia telah menurunkan kitab kepada setiap mereka. Ini sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, Suratul Baqarah ayat 213.
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para nabi sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Kitab-kitab yang tidak disebut namanya di dalam Al-Quran wajib diimani secara ijmali, yakni secara umum, yakni tidak perlu secara terperinci. Kita tidak dibenarkan syarak untuk membangsa atau mengaitkan mana-mana kitab selain daripada yang telah dinyatakan olehnya sendiri sebagaimana penjelasannya di dalam Al-Quran. Kita wajib beriman bahawa semua kitab tersebut diturunkan sebagai cahaya dan petunjuk yang kandungan utamanya ialah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah maupun tauhid asma wa sifat. Hakikat ini dapat dilihat dengan jelas sebagaimana perkabaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna allazina aslamu lillazina hadu. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Dan demi sesungguhnya telah kami wahyukan Taurat yang mengandungi petunjuk dan cahaya, yang mana dengannya para rasul yang menyerahkan dirinya mereka kepada Allah memutuskan hukuman, keputusan bagi golongan Yahudi. Begitu juga para pendeta dan hakim memutuskan berdasarkan kitab Allah yang mana diamanahkan kepada mereka, dan mereka menjadi penjaga baginya. Maka janganlah kamu takut kepada manusia, akan tetapi takutlah kepadaku, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jangan sesekali kamu menjual beli wahyuku untuk keuntungan dunia yang sedikit. Dan sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Sadaqallahul azim. Subtopik yang seterusnya adalah keistimewaan Al-Quran. Kita juga wajib beriman bahawa Al-Quranul Karim adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah menetapkan beberapa ciri khas Al-Quran yang tidak terdapat pada kitab-kitab terdahulu. Di antaranya ialah, pertamanya, Al-Quran mengandungi intisari pengajaran ilahi. Ciri khas yang kedua, Al-Quran itu terpelihara isi kandungannya. Dan ciri khas yang ketiga, Al-Quran itu wajib diikuti kandungannya. Beberapa ciri khas Al-Quran yang tidak terdapat pada kitab-kitab terdahulu antaranya adalah, pertamanya, Al-Quran mengandungi intisari pengajaran ilahi. Ia diturunkan bagi memperkuat dan membenarkan isi kandungan kitab-kitab terdahulu seperti tentang pengajaran tauhid,
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepadanya dan kewajipan mentaatinya. Al-Quran menghimpunkan semua kebaikan dan kelebihan yang dipaparkan secara berasingan dalam kitab-kitab tersebut. Al-Quran juga berperanan sebagai kayu pengukur, yakni muhaimin, kitab-kitab terdahulu. Dia menetapkan ikrar, yakni pengakuan ke atas kebenaran kandungannya serta menjelaskan penyelewengan dan pemindaan dalam kitab-kitab terdahulu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 48. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا صدق الله العظيم. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, yang membenarkan apa yang sebelumnya, iaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu kayu pengukur ataupun batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Maksud ayat ini ialah kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, kitab ini, yakni Al-Quranul Karim, untuk membenarkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu, seperti Taurat dan Injil, serta sebagai muhaimin, yakni pengawas baginya dan saksi terhadap hakikat yang terkandung di dalamnya. Oleh itu, laksanakanlah hukuman terhadap Yahudi dan Nasrani sebagaimana yang telah kami turunkan kepadamu, dan janganlah sesekali kamu mengikuti hawa nafsu mereka yang ingin menyimpang daripada kebenaran yang telah diturunkan kepadamu, kerana bagi setiap umat kami telah tetapkan syariat dan peraturan amalan yang berbeza-beza. Ciri khas yang kedua, Al-Quran itu terpelihara isi kandungannya. Al-Quran adalah satu-satunya kitab Rabbani yang mendapat jaminan Allah Subhanahu wa taala bahawa ia pasti akan terpelihara daripada segala bentuk penyelewengan dan pemalsuan hingga ke hari kiamat. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala berhubung kait hal ini dalam surah Fussilat ayat 41 hingga 42. Wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab mulia yang tidak datang kepadanya, yakni kepada Al-Quran itu sebarang kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan daripada Tuhannya yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ciri khas yang ketiga, Al-Quran itu wajib diikuti kandungannya. Isi kandungan Al-Quran wajib diikuti secara zahir dan batin, serta berpegang teguh pada ajarannya hingga ke hari kiamat. Ini sebagaimana yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Suratul An'am ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Dan Al-Quran ini
adalah kitab yang kami turunkan dengan penuh keberkatan. Maka ikutilah ia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Sadaqallahul azim. Dimaksudkan berpegang teguh pada Al-Quran ialah memelihara, membaca, yakni tilawah, menghayati, yakni tadabbur ayat-ayatnya, menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan surahan, menjauhi larangan, mengambil pengajaran yakni iktibar daripada perumpamaan dan kisah-kisah yang terkandung di dalamnya, melaksanakan hukum hakamnya yakni ayat-ayat muhkamat, beriman dengan ayat-ayat yang sama-sama maknanya yakni ayat-ayat mutasyabihat, menasihati dan berdakwah dengan berlandaskan ketetapannya kerana kandungannya pasti dan meyakinkan serta tiada yang boleh dipertikaikan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah dapat kita kongsikan isi kandungan buku Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Al-Fadil Ustaz Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah ini, yaitu subtopik yang ketiga daripada bab 4 berkenaan dengan rukun iman, iaitu rukun iman yang ketiga, yakni beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga hasil perkongsian audiobook yang ke-28 di pagi yang berbahagia ini, juga perkongsian-perkongsian audiobook yang sebelumnya dan seterusnya nanti akan sangat-sangat bermanfaat. Pertamanya kepada penulis kitab ini, yang mana semoga Allah kurniakan kepada penulis Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah ini sebesar-besar ganjaran dunia dan akhirat di atas jasa bakti beliau telah mendakwahkan agama, serta juga semoga Allah ganjarkan kita semua sebesar-besar ganjaran dunia dan akhirat, dan Allah berkenan untuk menggunakan kita ke fahaman yang tepat dalam agamanya, serta Allah berkenan untuk mensucikan, membersihkan, memurnikan akidah dan ibadah kita daripada apa jua bentuk kesyirikan yang merupakan sebesar-besar dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, agar dapat nantinya kita kembali jumpa Allah, menghadap Allah dengan membawa hati yang sejahtera, bebas, merdeka daripada apa jua bentuk kesyirikan kepadanya. Dan insya-Allah di dalam sesi-sesi berikutnya akan kita lanjutkan lagi dengan izin Allah perkongsian bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah ini, bermula daripada sambungan kepada subtopik yang ketiga, yakni iman kepada kitab, bermula daripada kewajipan umat Islam terhadap Al-Quran, insya-Allah. Semoga perkongsian kita ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih di atas kesudian dan kesediaan melapangkan masa untuk sama-sama mengambil manfaat daripada perkongsian kitab ataupun buku Perangi Syirik ini. Sehingga bertemu lagi di dalam sesi berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.